Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Tuan Pengerusi Majlis, barisan hakim yang adil lagi bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Qisasul Anbiya mempunyai cerita. Kisah ketabahan Nabi Ayub, hayatilah bersama. Tersebutlah kisah suatu cerita, kisah Nabi Ayub diuji ilahi. Sifatnya alim, beriman dan bertakwa, digoda iblis yang iri hati. Rakan-rakan sekalian, Nabi Ayub merupakan cucu kepada Nabi Ishak dan cicit kepada Nabi Ibrahim. Beliau diutuskan di masyarakat bangsa Rom. Allah telah mengurniakan kepada Nabi Ayub kemewahan, harta yang melimpah ruah dan anak yang ramai. Nabi Ayub hidup bahagia bersama isterinya Siti Rahmah dan kesemua anak-anaknya di daerah Syria. Baginda sangat suka bersedekah dan menolong fakir miskin. Rakan-rakan sekalian, salah seorang malaikat telah berkata, "Aku tidak pernah melihat manusia yang hidup di atas muka bumi ini yang lebih baik dari hamba Allah Ayub. Dia adalah seorang mukmin sejati dan ahli ibadah yang tekun. Walaupun mempunyai harta yang banyak, namun sebahagiannya telah disedekahkan untuk menolong fakir miskin. Hari-harinya terisi penuh dengan ibadah, sujud kepada Allah dan bersyukur atas segala nikmat yang ada." Iblis sangat cemburu melihat ketaatan dan kelebihan yang dikurniakan oleh Allah kepada Nabi Ayub. Pada suatu hari, Iblis dengan penuh iri hati datang bertemu dengan Allah sambil berkata, "Ya Allah, sesungguhnya Ayub yang menyembah, bertasbih dan bertahmid menyebut namamu tidak berbuat demikian seikhlas hati dan setulus hatinya. Dia berbuat demikian kerana takut akan segala kenikmatan duniawi yang engkau telah kurniakan kepadanya." Masya Allah, semua kekayaannya musnah tidak diduga, termasuklah putra dan putri tercinta. Namun, tidak sedikit pun goyah iman di dada kerana semuanya pinjaman Allah semata-mata. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 41. "Dzalika mata'ul hayatid dunya, wallahu indahu husnul ma'ab." Semua itu adalah kesenangan hidup di dunia, dan ingatlah kepada sisi Allah adalah sebaik-baik tempat kembali. Dendam iblis tiada akhirnya. Iblis pun mengumpulkan syaitan-syaitan dan pembantunya dan bersepakat untuk memesongkan akidah dan iman Nabi Ayub. Caranya ialah dengan membuatkan Nabi Ayub miskin, membuatkan keluarganya berpecah belah. Nabi Ayub juga diuji dengan penyakit kulit yang teruk dan juga penyakit-penyakit yang lain, sehingga baginda menjadi seorang yang sangat kurus. Isteri yang dikasihinya juga meninggalkannya kerana termakan lantaran syaitan durjana. Maka tinggallah Nabi Ayub seorang diri dalam kesakitan. Namun, baginda tetap sabar dan tabah kerana yakin dan beriman bahawa Allah sentiasa bersamanya. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu
bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Iblis tidak akan berhenti bergoda jika matlamatnya untuk memesongkan akidah Nabi Ayub tidak tercapai. Apakah yang akan berlaku seterusnya? Iblis tidak senang melihat isterinya ketaatan dan kesabaran dalam menghadapi Nabi Ayub. Lalu dibisikkan hasutan agar dia berkeluh kesah di atas keadaan Nabi Ayub. Nabi Ayub mengetahui budaya iblis itu, lantas bermunajat kepada Allah. Wahai Allah, sesungguhnya isteriku telah dihasati syaitan. Andai aku diberikan peluang untuk sembuh, akan ku sebat isteriku dengan 100 kali sebatan sebagai hukuman. Rakan-rakan sekalian, Nabi Ayub sabar menanggung penyakit kulitnya selama 18 tahun sehingga kan tiada lagi daging yang tinggal di badannya. Apabila matahari menyinari, sinar itu seakan-akan tembus bahagian belakangnya. Melihat keadaan Nabi Ayub, lantas Allah menurunkan wahyu di dalam surah Sad ayat 42. Hentakkan kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minumanmu. Setelah mengikut suruhan Tuhan, air diminum, badan dibersihkan, hilang segala penyakit di badan, hingga tiada sebarang kesan. Rakan-rakan sekalian, setelah isteri yang taat kembali memohon ampun dan Nabi Ayub melaksanakan sumpahnya, Allah memberikan Nabi Ayub kemudahan. Kemudian diperintahkan olehnya untuk mengambil seikat jerami gandum lalu dipukulkan ke isterinya hanya 1 kali, sebagaimana termaktub dalam firman Allah dalam surah Sad ayat 44 yang bermaksud, dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah. Demikianlah kisah tabahan Nabi Ayub dipilih sebagai Nabi dan teladan yang baik bagi hamba-hambanya, sehingga dikenali sebagai simbol kesabaran. Pengajaran dalam cerita ini ialah kita hendaklah sabar dalam menghadapi apa jua dugaan dan cabaran. Allah sentiasa bersama kita. Sekian, terima kasih.